melalui kenyataan media, saya selaku yang dipertua Dewan Rakyat mengambil maklum bahwa terdapat cadangan untuk suatu siaran langsung debat diadakan mengenai satu Malaysia Development Berhad ataupun 1MDB antara Presiden dan Pengarah Kumpulan Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy yang merupakan saksi kepada prosiding PAC tersebut dengan ahli PAC Tony Puah, yaitu yang berhormat Petaling Jaya Utara. Hal yang berhormat, sebagaimana yang semua sedia maklum, jawatan kuasa kira-kira uang negara adalah sebuah jawatan kuasa yang ditubuhkan di bawah Peraturan Mesyuarat 77 bagi menjalankan fungsi yang diperuntukkan kepadanya di bawah peraturan mesyuarat tersebut, antaranya memeriksa kira-kira kerajaan Malaysia, memeriksa apa-apa kira-kira badan pentadbiran yang menguruskan uang negeri, dan memeriksa penyata yang dikeluarkan oleh Ketua Audit Negara. Apa-apa tindakan yang melibatkan prosiding atau siasatan di bawah Public Account Committee ataupun PAC adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat yang telah ditetapkan, termasuklah Peraturan Mesyuarat 85 mengenai penyiaran keterangan sebelum masanya. Merujuk kepada debat yang hendak diadakan secara langsung antara Arul Kanda Kandasamy dengan yang berhormat Petaling Jaya Utara selaku ahli jawatan kuasa PAC, debat tersebut dengan jelas akan melibatkan perkara yang dibincangkan dan dikemukakan di dalam mesyuarat PAC, dan apa-apa perkara atau keterangan di hadapan sesebuah jawatan kuasa hendaklah tertakluk kepada Peraturan Mesyuarat 85 seperti yang berikut. Peraturan Mesyuarat 85, keterangan yang diambil di hadapan sesebuah jawatan kuasa pilihan dan apa-apa surat yang dikeluarkan kepadanya tidak boleh disiarkan oleh siapa-siapa ahli jawatan kuasa itu atau oleh siapa-siapa jua sebelum jawatan kuasa itu membuat penyata itu kepada majlis. Peruntukan tersebut jelas tidak membenarkan apa-apa keterangan disiarkan oleh mana-mana ahli jawatan kuasa sebelum suatu penyata ataupun laporan dibentangkan di hadapan majlis. Apa-apa pendedahan, keterangan atau perkara yang dikemukakan di hadapan sesebuah jawatan kuasa juga adalah tertakluk kepada syarat yang diperuntukkan di bawah Seksyen 23 Akta Majelis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 seperti yang berikut. Seksyen 23, tiada ahli atau pegawai majelis dan tiada juru ringkas yang digunakan khidmat untuk mencatat minit keterangan di hadapan majelis atau mana-mana jawatan kuasa boleh memberi keterangan di tempat lain berkenaan dengan kandungan keterangan itu atau kandungan apa-apa manuskrip atau dokumen yang dibentangkan di hadapan majelis atau mana-mana jawatan kuasa atau berkenaan dengan apa-apa prosiding atau pemeriksaan yang dijalankan di hadapan majelis atau mana-mana jawatan kuasa tanpa mendapatkan izin khas majelis terlebih dahulu. Selepas pembubaran atau semasa istirahat atau penangguhan, izin khas itu boleh diberikan oleh yang dipertua atau semasa ketiadaannya atau lain-lain ketaupayaannya oleh setiausaha. Saya juga merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 23(1)I berhubung dengan suatu pertanyaan itu tidak boleh menyebutkan perjalanan jawatan kuasa yang belum dimaklumkan kepada majelis. Oleh yang demikian, suatu debat yang akan melibatkan pertanyaan dan jawapan daripada kedua-dua pihak dalam hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Mesyuarat 23(1)I tersebut. Hal yang berhormat, memandangkan perkara yang hendak diperdebatkan antara Arul Kanda Kandasamy dengan yang berhormat Petaling Jaya Utara adalah suatu perkara yang masih dalam siasatan dan prosiding PAC. Apa-apa keterangan yang dikeluarkan oleh kedua-dua pihak dalam debat tersebut boleh dianggap sebagai suatu ruang untuk membincangkan perkara yang premature ataupun belum matang, memandangkan penyata jawatan kuasa masih belum dikemukakan kepada majelis. Kenyataan yang akan dikeluarkan dalam debat tersebut juga berkecenderungan menimbulkan tuduhan
terhadap sifat diri seseorang yang jelas tidak dibenarkan di bawah Peraturan Mesyuarat 23(1)O. Siaran langsung debat tersebut juga boleh mengakibatkan perjalanan siasatan PEC atau Public Account Committee terjejas dan menimbulkan prejudis oleh orang awam terhadap kredibiliti pihak-pihak yang terlibat dalam siasatan 1MDB. Hadirin yang berhormat, saya tidak akan menghalang sekiranya debat secara langsung tersebut hendak diteruskan oleh kedua-dua pihak. Walau bagaimanapun, perkara ini saya benarkan dengan syarat bahawa Yang Berhormat Petaling Jaya Utara hendaklah meletakkan jawatannya sebagai ahli PEC atau kalau tidak pun meletakkan jawatan, beliau tidak melibatkan dirinya dalam mana-mana bahagian siasatan dan prosedur PEC, yaitu melibatkan siasatan 1MDB. Dan Arul Kandasamy yang merupakan saksi kepada siasatan yang dijalankan oleh PEC tidak lagi boleh terlibat dalam mana-mana bahagian siasatan dan prosedur PEC. Ini bagi maksud mengekalkan ketelusan dalam siasatan dan prosedur yang dijalankan oleh PEC selaras dengan peraturan-peraturan Majelis Mesyuarat Dewan Rakyat sebelum penyata PEC tersebut dibentangkan kepada Majelis. Sekian, terima kasih. Silakan. Speaker, minta penjelasan sih, Speaker. Ya. Speaker minta penjelasan, Tan Sri. Tan Sri, saya bukan nak mempersoalkan arahan ataupun petua daripada Tan Sri Speaker. Cuma saya nak mendapatkan penjelasan. Kerana amat jelas sekali dalam beberapa hari ini ada pendirian yang berbeza-beza daripada pihak kerajaan. Ada yang minta Petaling Jaya Utara letakkan jawatan. Lepas itu kata tak ada masalah. Semalam saya lihat kenyataan daripada pengurusi PAC kata tak ada masalah, go ahead. Dia nak debat, dia punya hal. Lepas itu pagi tadi saya baru nampak Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Saleh Kuwak telah mengatakan bahawa RTM tak ada masalah. Even kata Jumaat jam 9 malam hingga 10 malam dibenarkan perdebatan pembahasan di antara Petaling Jaya Utara dengan Arukanda. Tetapi sekarang ini saya nak tanya sama ada pihak eksekutif ada berbincang dengan Tan Sri Speaker sebelum ini, sebelum mereka membuat pendirian seperti ini. Seperti saya tak mahu nanti jawatan Speaker diheret dalam perkara ini. Kerana ini nampak bahawa seolah-olah nanti mereka bersandiwara kata nak debat, tetapi akhirnya Tan Sri membuat satu arahan, membuat satu pertua kata tak boleh berbahas. Kalau berbahas ada syarat. Saya takut nanti ini Tan Sri Speaker diheret menjadi seolah-olah satu perisai kepada pihak eksekutif. Jadi saya nak mohon penjelasan sama ada pihak eksekutif, pihak kerajaan ada berbincang meminta pandangan daripada Tan Sri Speaker sebelum mereka membuat ini. Kerana bagi saya ini seolah-olah satu strategi oleh pihak kerajaan kata saya tak ada apa-apa nak disembunyikan, nak bahas. Tetapi akhirnya mereka tahu mungkin ini Tan Sri Speaker akan membuat satu ruling. Jadi saya mohon dapat satu penjelasan daripada Tan Sri Speaker. Masih Seremban. Pertamanya saya mengharapkan sangat supaya hujah Seremban itu tidak mempunyai tujuan yang sinis di mana saya berunding dengan nanti dulu saya ikhlas Tan Sri Speaker. Okey. Saya berunding dengan pihak eksekutif. Yang berhormat, masing-masing kita sebagai ahli Dewan Rakyat ataupun Parlimen, termasuk saya sebagai Speaker, mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab yang berhormat ialah mendebat isu-isu yang berhormat fikir penting demi untuk rakyat. Itu pun termasuk sama ada dibenarkan oleh peraturan mesyuarat atau tidak. Tugas-tugas eksekutif ialah mentadbir negara dengan sebaik mungkin dan mereka juga bertanggungjawab kepada Parlimen ini. Tugas saya sebagai Speaker ialah cuma memerhati, mengindahkan peraturan mesyuarat itu dituruti atau diikuti oleh kerajaan dan yang berhormat. Dalam soal ini, saya terpaksa menjalankan tugas sebagai Speaker.
yaitu saya tidak boleh membenarkan perbahasan di atas isu 1MDB di antara Yang Berhormat Petaling Jaya Utara dan Inci Arul Kandasamy. Karena Yang Berhormat, sekarang ini jawatan kuasa PEC pun sedang menyiasat. Jadi penyiasatan itu harus diteruskan mengikut peraturan-peraturan mesyuarat. Saya nampak ada lebih penting Public Account Committee ini menyiasat, bukan dibuat secara berbahas. Berbahas itu tidak mempunyai kesimpulan yang sebenar, sama ada apa yang dituduh itu benar atau tidak, perlu disiasat oleh PEC yang boleh memanggil saksi-saksi yang tertentu. Kalau saya benarkan debat umum itu dibenarkan, seolah-olah debat itu adalah lebih penting daripada Public Account Committee. Kalau saya benarkan debat itu dibenarkan, maka jangan lagi ada Public Account Committee ataupun jawatan-jawatan kuasa lain di lain masa, biarlah berdebat sahaja secara terbuka. Jadi tidak ada gunanya kita mengadakan jawatan-jawatan kuasa, dan sekarang ini pun kita bertujuan untuk menambahkan lagi bilangan jawatan-jawatan kuasa itu. Jadi kalau umpamanya kerajaan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi itu mempunyai agenda, itu agenda kerajaan. Bagi saya, kalau juga kerajaan mau teruskan perdebatan itu, saya tidak akan melibatkan diri saya dalam hal ini, dan saya dengan segala cukacitanya akan mengundur diri sebagai speaker kalau itu juga diteruskan. Jadi saya tidak mau lagi Yang Berhormat berdiri dengan soal ini. Pendirian saya adalah jelas. Yang Berhormat sudah